Faiz, anda dengar tak berita daripada Todd Boehly? Yang mana satu ni? Berita banyak daripada Todd Todd Boehly Boehly. ada buat satu benda sebenarnya ni. Apa tu? Kan Chelsea baru-baru ni kalah lawan West Ham. Yeah. Kekalahan yang boleh dikatakan bagi diorang secara peribadi tu macam memalukan lah. So disebabkan mereka masih belum menang apa-apa perlawanan musim ini, Todd Boehly macam dia kecewa lah. So kau tahu dia cakap apa? Dia kata apa? Dia nak bagi tanah dekat penyokong Chelsea yang bertuah dekat London tu kan, yang tuah tu. Aku cakap je sebab London tu dah padat, tak banyak tanah yang ada, Faiz. So hakikat yang dia nak bagi tanah ni, Beruntung penyokong Chelsea. beruntung Bola itu live. Jom. Kalau saya dapat tanah, Faiz, kepala saya pun memang goyang macam intro tu. Hari-hari saya Hari-hari macam tu. saya bergoyang macam intro tu. Tapi barang rare lah. Yang bab-bab owner-owner bagi tanah ni semua saya suka lah. Saya Bukan kali pertama kita tengok tanah dilibatkan dalam bola sepak. Bukan kali pertama. bukan kali tak, masalahnya tanah dalam bola sepak ni bukan semua negara ada Bukan tau. semua negara, Bukan semua negara ada. Barang rare ni setengah negara je yang memang tanah ni. Guatemala belum tentu ada. Guatemala. Belum tentu ada. Tapi itu tak apa. Kalau nak borak pasal tanah ni Tak habis. lah. Macam setengah pemain lepas 30 tahun baru dapat tanah tu kan. Borak pasal tanah. Macam biasa, minggu ni aku rasa the last 1 week even more chaotic sebab bukan Liga Perdana Inggeris je yang dah start. Liga Piala Malaysia pun berterusan. Kejutan banyak drama. Aku bangga sikit yang dalam derby bola itu live, pasukan Perak yang menang lawan Kedah kan. Tahniah kita tengok Perak dan juga YCL. YCL betul. Kita juga ada permulaan banyak liga-liga lain di Eropah kan. At the same time Premier League pun bersambung. Kereta api bola sepak ni, especially dalam 2-3 tahun lepas ni, seolah-olah tak ada apa-apa pit stop lah. Dia sentiasa berterusan. So apa ejen Permahang untuk minggu ni? Sebelum aku nak bagi tahu ejen Permahang aku cuma nak bagi tahu yang aku ingatkan bola sepak Eropah ni, bila kita dah tengok lama, kita ni tahulah sedikit sebanyak macam mana permainan ni bah. Aku ingatkan dia perlukan beberapa minggu untuk warm up, untuk kembali ke gear 4, gear 5 dia tu. Tak perlu lama, Kish. 2 minggu kita dah dapat kemeriahan dan juga kepanasan Premier League tu. Jadi, ejen Permahang aku nak bawa ke Premier League. Nak bawa ke Spurs yang menewaskan pasukan Manchester United. Tapi specifically, Ange Ball, Kish. Ange Ball yang sudah mula masuk ke Premier League. Dan sekali lagi aku rasa Ange Ball ni akan arrive mungkin match day ke-8, match day ke-7 mungkin dengan pemain baru, suasana baru. Tapi dah nampak semakin cepat dan semakin ada pattern yang kita boleh tengok kat situ, guys. Adakah Han menonton perlawanan Spurs dengan Manchester United itu? Aku tengok game tu. Aku sedia maklum bahawa apabila pengumuman Ange tu dibuat, kita ada rekod episod bola itu live dekat kedai muzik aku rasa kan. Waktu tu pun naratif dia sama. Orang yang tidak mengenali dia, terutamanya komuniti bola sepak di Eropah, tertanya-tanya apa logik di sebalik perlantikan ni. Tetapi dalam tempoh masa sebulan setengah selepas perlantikan dia, bila diorang dah dengar first interview dia, bila diorang dah dengar kata-kata awal dia, beberapa klip dia daripada sebelum ni pun dah mula keluar. Diorang dah mula dapat gambaran mengapa ini adalah perlantikan yang sebenarnya boleh membantu diorang in the long term. And then the season starts. Dan dalam 2 perlawanan pertama, aku setuju dengan Hang Faiz. Impact Ange Ball tu, Hang dah boleh nampak dengan ketara. Untuk peminat-peminat Premier League, Spurs ataupun peminat-peminat bola itu live umumnya yang bertanya-tanya, Kish dengan Faiz ni cakap Ange Ball ni, macam mana dia nak dapatkan perasaan Ange Ball ni? Macam ni je. Bawah Nuno Espirito Santo, bawah Jose Mourinho, bawah Antonio Conte. 3 jurulatih yang berkelas Eropah sekurang-kurangnya lah. Tetapi dalam perlawanan menentang Manchester United, apa yang paling menarik tumpuan aku adalah betapa senangnya satu demi satu pemain masuk ke padang lawan, ke tempat lawan
Dulu kita tak nampak macam tu, Kish. Spurs di bawah Mourinho lain. Spurs di bawah Conte mungkin ada paling-paling pun 4 orang je di depan ketika menyerang. Itu pun ditambah seorang dengan Pierre-Emile Højbjerg yang bukan not known for his attacking prowess kan. Tapi begitu senang sekali seorang demi seorang. Pape Sarr, Yves Bissouma, Son Heung-min semua masuk dan berlegar di ruang kotak penalti Manchester United. Dan itulah Ange Ball untuk anda, kawan-kawanku. Sahabat sahabat rancangan ini ataupun producer di Astro Supersport, nama dia Ash. Ashwin Dulu Ash tu kan dia selalu maki-makikan aku sebab aku sokong Yves Bissouma. Yves Bissouma punya performance kan. And tahun lepas tu memang semua orang berpesta lah. So Yves Bissouma tahun lepas betul-betul hilang. Memang betul-betul hilang. Tapi tahun ini Han nampak kebangkitan Bissouma tu semula. Dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat menggembirakan. Man of the match malam tu. Man of the match. Dan aku rasa sahabat-sahabat kita seperti Ash dan juga Nafis, kesemuanya berkesempatan menonton perlawanan itu kalau tak salah. Menikmati secara langsung. Diorang boleh tengok Ange punya performance, Bissouma punya performance. Dan sekarang ni aku boleh meneruskan tugas aku selaku Presiden Persatuan Penyokong Bissouma di Malaysia. Anda memang pilihan yang tepat. Walaupun saya pun sangsi dengan pilihan anda musim lalu, setahun dia menyepi di bawah Conte. Tetapi apa pula tu ejen peremang anda? Ejen peremang aku pula, Faiz, kalau hang dah sebut Ange, kalau hang dah sebut Spurs semua, ejen peremang aku pula adalah sesuatu yang kita kena bawa ke bumi Itali. Bumi di mana AC Milan menewaskan Bologna baru-baru ni dalam aksi pembukaan Serie A mereka. Dan menjelang perlawanan pertama ni, ada satu naratif yang sangat menarik berkenaan AC Milan. Seolah-olah ini adalah the reset season untuk AC Milan. It was a chaotic summer kan? Chaotic summer. Hanya lebih kurang setahun lebih selepas mereka menjuarai Serie A, ada satu perubahan berskala besar. Paolo Maldini dan beberapa orang lain dikeluarkan daripada klub. Ada beberapa individu yang besar meninggalkan klub juga. Yang paling ketara Sandro Tonali. Dan pada waktu yang sama, mereka membawa masuk beberapa nama yang luar biasa. Samuel Chukwueze, electric pace on the wings. Kemudiannya ada Ruben Loftus-Cheek yang kita tahu seorang pemain yang sebelum ini seolah-olah digari dan hanya perlu dilepaskan sahaja untuk kita dapat gambaran betapa luar biasanya dia sebagai seorang pemain. Tetapi perpindahan yang sebenarnya paling exciting untuk aku adalah perpindahan Christian Pulisic. Aku nak bawa hang pi 2016 waktu tu aku berkesempatan ke Dortmund. Aku rasa benda ni aku dah pernah cerita dah kat hang. Berkesempatan ke Dortmund dan di situ aku berkesempatan jumpa dengan bapa Christian Pulisic yang memberikan kita tour of the academy lah. Bapa dia kerja kat situ as a youth coach. Ketika Pulisic bermain di sana? Yes, 2016. Waktu tu dia muda lah. Aku rasa 17 tahun, 18 tahun macam tu. Dan bapa dia menceritakan bahawa dia dah committed ke dalam kerjaya Christian Pulisic ni dah lama dan salah satu condition yang dia letak kalau Pulisic nak pindah My Dortmund adalah dia kena ikut sekali. Jadi jurulatih so that dia boleh sediakan environment rumah. Jadi Christian Pulisic membesar dengan bapa dia, mak dia berjauhan di Amerika. Ini adalah keluarga yang dah banyak lakukan sacrifices semata-mata nak meletakkan Pulisic dalam environment yang paling tepat. So bab Pulisic ni, aku takkan doubt dia punya work rate, aku takkan doubt dia punya desire, aku takkan doubt dia punya determination sebab dari umur yang kecil dia dah terpaksa sacrifice banyak dah. Cuma di Chelsea, setup itu tak pernah tepat untuk dia. Dan ekspektasi penyokong juga aku rasa terlalu tinggi, besar ke atas dia. Which aku faham sebab nilai perpindahan yang tinggi ke Chelsea kan. Nak pula pakai jersey nombor 10. Betul, pakai jersey nombor 10. Dan dilihat sebagai ada tagline Captain America lah apa semua. But now that he has gone to AC Milan, pasukan yang jelas memerlukan tonik tambahan di posisi yang dia ada. Dan pada waktu yang sama, pasukan yang boleh memberikan dia kebebasan. Hang nampak kualiti seawal perlawanan pertama Faiz. Dengan jaringan luar biasa yang dijaringkan oleh Christian Pulisic. So, dia meremangkan bulu roma aku sebab aku ingat conversation dengan bapa Christian Pulisic tu. Aku boleh bayang everything they went through in the last 5 to 7 years and aku boleh bayang perasaan mereka
pada ketika ini. Cakap-cakap pasal Pulisic, Loftus-Cheek dan Chukwueze dan juga lain-lain yang hadir di San Siro untuk musim ni, aku rasa aku nak bagi kredit kepada keseriusan AC Milan. Tak kenapa aku rasa AC Milan ni satu kelab yang sangat serius walaupun banyak melakukan hard decisions yang tak disenangi orang. Bila Pablo Maldini keluar, ramai peminat riot kan, ramai peminat yang tak suka kan. Tapi baru ni mereka menjual Charles Di Catalara ke Atalanta. Aku rasa loan dengan buyback option macam tu. Maknanya dia orang dah phase out Di Catalara selepas hanya satu musim. Hang bayangkan klub sebesar itu, investment sebesar itu, tak murah Di Catalara. Tapi selepas satu musim, bila dia orang dah hidu bahawa Catalara mungkin profil pemain yang bukan sesuai dengan kita, terus dijual. Bayangkan di sebuah klub yang berwarna merah jersey dia, masih lagi ada pemain yang tidak dapat dijual. Awak hari ni bridging on point Siapa suruh awak buka pasal AC Milan? Saya terpaksa lah. Sebab lepas ni kita nak relax kejap. Sebab lepas ni alang-alang ejen Permang dah settle. Ya. Kita nak borak pasal sesuatu yang aku tahu kat rumah ramai yang menunggu. Hang tahu kenapa? Sebab minggu lepas ada orang mai kat Twitter aku cakap boraklah pasal klub sendiri. Kenapa borak pasal klub orang lain? Jom kita nak borak. Kita borak pasal klub sendiri. Manchester United. Permulaan musim yang berat. Ini adalah sepatutnya musim di mana Man United memulakan kempen mereka dengan nada yang jauh lebih positif. Sebab pada berbanding dengan musim lepas, ini adalah musim di mana mereka melakukan 3 perpindahan dengan cukup awal. Sebelum tamat sebelum mulanya musim pun diorang dah lengkapkan 3 perpindahan. Dan daripada 3 tu pun sebenarnya 1 cedera lah. Tak dapat main. Tapi yang kedua lain dapat beraksi. Cumanya permulaan mereka tu nampak agak shaky. Selepas apa yang mereka lalu di pre-season dan kemudiannya masuk first game of the season lawan Wolves, performance yang walaupun menang tapi performance yang sebenarnya agak menakutkan. Kerana hari itu kalau hang tanya aku, Wolves lebih layak memenangi perlawanan. Setuju. Pada waktu yang sama, match day kedua, again, babak pertama, flashes of the identity yang Erik ten Hag mahukan. Tetapi babak kedua kesemuanya kecelaruan identity. Dan mereka akhirnya tewas. Aku tak tahulah nak kalau tengok secara objektif ke perlawanan tu saja, aku tak tahulah kita nak pinpoint ke mana. Pemain nampak letih padahal baru perlawanan kedua di musim ini. Nampak ada macam Hans cakap, kekacauan daripada segi taktik, nampak ada kekacauan daripada segi default position on the pitch. Nampak seperti masalah di perlawanan pertama tu tak direktify untuk perlawanan kedua. Dan nampak beberapa individu yang menjadi hero untuk Manchester United dan untuk pasukan-pasukan mereka sepanjang musim lalu nampak belum lagi sampai ke tahap yang mereka boleh mainkan. Bila aku fikir balik Akish, setiap peringkat di Manchester United sekarang ni berdepan kesusahan. Daripada kalau kita tengok the playing staff adalah players daripada the new arrival Onana. Aku rasa banyak yang lupa yang Onana tidak mencapai berapa 3 perlawanan kompetitif lagi pun dengan Manchester United, baru 2 perlawanan kompetitif kan, dengan 2 ataupun 3 perlawanan pre-season. Di bahagian pertahanan masih lagi baru sekarang ni, masih lagi bukan pemain-pemain yang baru, mungkin kesediaan yang baru untuk mendapatkan tempat di bahagian pertahanan tersebut. Dengan Bissaka masuk, Dalot keluar, kita semua menganggap sebelum pre-season, sebelum Bissaka mempamerkan perlawanan yang permainan yang baik di pre-season hujung-hujung tu, kita ingatkan Dalot akan jadi starting right back lah. Tengok jadi macam ni pula. Di bahagian tengah ada yang menyesuaikan diri lagi. Mason Mount masih lagi kita belum nampak lagi flashes yang kita harapkan daripada Mason Mount. Di depan Højlund cedera. Itu playing staff, non-playing staff pun sama, daripada Richard Arnold, John Merton nak kena menghadap kes Mason Greenwood lagi. Jadi kelab ini sedang
sedang berada dalam satu fasa yang semua kena bekerja untuk sesuatu. Short term dan juga long term. Dan ini adalah tempat hub bola sepak paling banyak tekanan di dunia. Jadi semua orang bekerja di bawah tekanan sekarang ni. Ini kelab yang ada beberapa lah kelab dalam liga dia ni, Real Madrid, Manchester City, mungkin 7 ataupun 8 kelab yang sentiasa ada tekanan. Manchester United adalah salah satu daripada dia. Tetapi nampak seperti sekurang-kurangnya apa yang diharapkan peminat Manchester United sebelum melawan Spurs hari itu adalah, kami tahu kelab ini sedang berdepan dengan banyak tekanan, tetapi at least jangan ulangi kesilapan ketika lawan dengan Wolves. Iaitu begitu senang untuk pemain-pemain Wolves menari-nari, bawa bola, dribbling di kawasan tengah. Di kawasan tengah, pass Manchester United players. Itu dulu. Sesimpel tu. Separuh masa pertama, Manchester United lakukan dengan sangat cemerlang. 11 shot. Sampaikan aku I remember masa tu aku tengok 11 shot ni dah minit ke-45 ni, dah masuk masa tambahan ni. Ini kalau Manchester United pergi to the break tak dapat gol, rugi. Dan mungkin akan kalah. Betul sangkaan aku pada hari tu. Aku ada satu kerisauan tentang squad Man United ni, which kita nampak banyak last season and aku berharap benda tu tak berterusan musim ini. Tetapi kita dah nampak dah, first 2 game pun nampak tema yang sama. Tema dia simple. Erik ten Hag ada prinsip-prinsip bola sepak yang sangat spesifik. Kemahuan di atas padang yang sangat spesifik. Dan pemain-pemain Man United perlu mengikuti arahan dia secara spesifik. Dan Man United punya team ni ada satu trend di mana mereka akan mengikuti arahan tersebut selagi perlawanan berlaku dan berlangsung in their favour. Selagi momentum itu bersama mereka, mereka tidak memiliki masalah untuk mengikuti arahan dan permintaan jurulatih secara spesifik. Intensity pressing, shape in and out of possession, disiplin, semua tu. Right? Tetapi, bila ada setback, bila diorang bolos satu ataupun ada kad merah, bila skrip tu dah tak mengikut kehendak mereka. Bila skrip tu dah tak mengikut kehendak mereka seolah-olah mengabaikan kesemuanya betul. Dan menjadi celaru di atas padang. Betul. Dan benda tu, the perfect example was that game against Liverpool last year, yang mana kalah 7-0. That's why waktu game tu, aku habis game tu, aku tak adalah rasa macam this is a huge disaster ke apa ke. Sebab bagi aku, ini bukan identiti sebenar Man United players. This is just United players losing their calm, hilang ketenangan dan jadi macam budak kecil. Hang faham budak kecil yang bila hang suruh dia main elok-elok kan, tapi bila dia dah geram tu, dia ambil mainan, dia campak merata-rata, dia tak ikut, dia tak ikut peraturan, dia main ikut suka hati dia. Macam tu. Right? So that's what it feels like, Man United's problem. And itu masalah tahun lepas yang aku berharapan yang lebih kerap mereka bermain bersama, mungkin benda itu boleh diselesaikan. Tapi masuk musim ni, dah 2 game pun aku dah nampak benda tu dah. Second half of that game lawan Spurs was a perfect example. Bruno Fernandes yang selalunya yang perlu mengawal tempo permainan, lawan Spurs itu dia dah main wayward passes kiri kanan yang aku tak faham why it was being done. Anthony, aku tak faham what was Anthony and Garnacho doing on that pitch malam tu. Diorang punya second half performance tu, larian-larian diorang, decision making diorang dah tak menuruti apa yang Erik ten Hag mahukan. Marcus Rashford yang main lone striker up front. Aku tahu yang dia dah pernah keluar in a very public interview cakap dia tak suka main up front. Sebab it's not his best position. Tapi sekarang ni team tak ada options for goal scoring. So dan perlukan hang untuk ada di situ. You have to play that role, right? You have to play that role. Dia pun mengecewakan hari tu. And Casemiro looks rather unfit. Belum lagi dapat. And komen Erik ten Hag post match, kalau perasan, komen dia was nothing about United kena as in panic button, United tak boleh main, squad ni tak ada kebolehan, kita memerlukan tambahan. Tak. Dia tak cakap benda macam tu. Dia tak hit the panic button. Dia cakap the issue here is they're not following my instructions. They are collapsing. And itu adalah satu masalah besar yang perlu
diselesaikan sebab dalam konteks musim ini banyak lagi setback yang akan datang, Faiz. Aku rasa aku terpaksa bersetuju dengan hang yang tadi itu. Walaupun ada principle of play yang kadang-kadang tidak dituruti oleh penyokong Manchester United juga, bila tak dituruti tu, hang bagi ruang untuk mereka guna pragmatism mereka sendiri, guna fikiran mereka sendiri, guna decision making mereka sendiri. Tapi masalah dia bila diberikan kebebasan untuk buat macam tu pun, decision making yang dilakukan adalah salah. Contoh ada aku ingat in the first 10 minutes aku tengok perlawanan tu, in the first 10 minutes aku rasa ada beberapa instances, ada beberapa contoh di mana Marcus Rashford he was toying with centre back Spurs yang daripada Belanda yang baru Mickey ya. Dia almost nak make Mickey ni lah, dia boleh dribble. Hang nampak dia match up tu tak balance. Itu bukan lawan dia. Rashford boleh lari past him easily. Tapi 10 minit pertama tu sajalah. Lepas tu aku tak nampak dah Rashford attack dia. Aku dah tak nampak dah Rashford bawa bola ke arah dia. Aku dah nampak disinterested Rashford. Kalau pasan pada hari itu, sebab itulah aku memang kritik Marcus Rashford. Of course aku tahu dia antara pemain terbaik Manchester United musim lalu apa semua ni, tetapi untuk perlawanan awal di Liga, hang perlu set an example. Bukan hanya kepada rakan sepasukan hang, tetapi bagi tahu kepada penyokong yang you are interested. Kalau hang tak interested playing number 9 for Manchester United, tak ada apa-apa ambition lagi dalam bola sepak yang boleh make you interested. Aku sebenarnya ada dua theory as to what impacted Marcus Rashford punya. I mean, satu which is the one aku completely setuju dengan hang boleh nampak macam body language dia, he does not like to play up front. Aku faham, I get that, but you have to do it. There's no two ways about it. Ini bukan perlawanan yang mana hang ada option sebab Højlund tak fit, Martial not fully fit, you are the next best option, so you have to do that task. Tapi kedua, kalau hang perasan, and this is where my frustrations with Garnacho and Anthony akan jadi lebih ketara. Sebab kalau hang nak main number 9, kalau hang nak push the centre backs, kalau hang nak constantly cause trouble within the box, you need balls to enter the danger area as much as possible. Tambahan pula, Spurs centre back pairing ni pairing baru. So the more chaos you create inside the box, the more uncomfortable they become. Tapi hari tu kalau perasan, every time the ball goes towards Garnacho or Anthony, kedua-duanya nak jadi hero, which means they will always dribble and cuba untuk melakukan rembatan. Which, don't get me wrong, aku faham hampa goal scoring wingers. Kadang-kadang memang hang nak buat benda-benda macam tu. Tapi kalau benda tu dah jadi sebati dengan semua gerakan hang jadi predictable lah. Contoh ingat tak, there was one beautiful ball yang Andre Onana bagi. Aku dah terlupa ni Onana ke Pogba ni yang dia bagi crossfield diagonal tu kan. Pick kat Garnacho. Kalau hang tengok replay tu, Rashford was so empty. Dia dah siap minta bola dah. Garnacho ambil 1, 2, 3 sentuhan and then lambat nak masuk bola. Whereas kalau first 2 touches hang dah square, hang dah cut back sikit, Rashford had ample space untuk even take an extra touch sebelum melakukan rembatan. Itu Garnacho. Anthony pula berapa kali yang bola datang kat dia, hang tahulah Anthony suka buat apa, cut back nak buat Iron Robben tu. Tapi janganlah semua benda setiap kali kau nak buat Iron Robben, memang tak boleh lah. Iron Robben pun tak buat banyak kali macam kalau hang tengok kalau hang tengok body language fullback nak lawan dengan Anthony ni, dia relax. Sebab Anthony nombor 1, pace dia tak blistering. At the same time, hang punya movement predictable. Kalau hang tak ada pace, hang punya movement tu kena unpredictable. Hang kena cut on the... Sekarang ni aku tengok orang cakap, wait till Højlund comes back. Hampir tengok highlight gol-gol Højlund dengan Denmark. Kesemuanya datang melalui crosses that are deep into the 6-yard box. Hang rasa Anthony nak bagi cross macam tu? Constantly. So ini adalah kegeraman sikit yang aku ada, which is first half there was a bit more unpredictability. Dia pemain ikut struktur kan. Second half dia main hero ball. Kalau everyone nak main hero ball, jadi susah lah. And itu adalah kegeraman aku dengan prestasi tersebut. Aku nak tanya satu soalan sekarang ni. Mason Mount injured now for 4 to 6 weeks. Aku rasa dia akan terlepas hampir, aku tak tahu berapa perlawanan, which is a big blow lah. United dah lepaskan Fred. Scott McTominay clearly not in Ten Hag's plans. Hang rasa United, I mean,
Not hang rasa tak lah. Aku rasa hang pun setuju yang United masih memerlukan tambahan ke dalam kawasan tengah tu. Tapi siapa yang realistically perlu menjadi sasaran United sekarang ni untuk menambahkan kualiti di kawasan tengah? Aku tahu yang nama-nama macam Sofyan Amrabat kerap dikaitkan dengan Manchester United, tapi aku nak seorang controller lah. Aku nak seorang controller yang tak ada pace tak apa, tapi a Rodri, a Frankie. Ya, macam controller yang macam tu untuk bermain next to Casemiro, sebab Casemiro hampir tiada protection langsung hampir tiada protection langsung. Ramai orang perlawanan kedua musim ini, orang ni dah menang 5 kali Champions League. Umur baru 31 tahun. Lahir tahun 92. Dah banyak dah yang mula sangsi dengan Casemiro, which aku rasa sangat ridiculous. Aku rasa dia unfit. Aku rasa dia masih lagi perlukan 3 ataupun 4 perlawanan untuk sampai ke Casemiro musim lalu yang kita ingat dia kan. Tapi tak bermakna dia sudah habis, Kish. Jadi the ideal situation untuk midfielder sekarang ni adalah untuk dapatkan seorang controller yang boleh bermain bersama-sama dia, boleh release kita punya Bruno Fernandes, kita punya Mason Mount. Aku tak berapa setuju sangat Mason Mount bermain terlalu deep pada masa tu, dan hopefully can release all our attackers tu. Aku rasa bahagian tengah adalah the main issue Manchester United sekarang. Kalau hang siapa? Aku setuju dengan hang. Man United memerlukan seorang receiver under pressure. Ya. Casemiro bukanlah receiver under pressure. Untuk main tempo, untuk slowkan tempo, naikkan tempo. Untuk menyenangkan first phase of build up. Ya. First phase of build up tu sangat penting. Kerana United sekarang hang dah ada ball playing goalkeeper. Hang dah ada a centre back partnership that's very comfortable on the ball. The next thing you need is a first phase of build up midfielder yang selesa menerima bola di bawah tekanan tinggi. Tapi dia boleh push. Sebab sekarang ni, every team that United face, especially the good teams, will press you. Casemiro, waktu dia di Real Madrid, dia bukannya first phase of build-up player. Bola tu, kalau someone nak kutip from deep and progress it, Modric and Kroos ada. Casemiro is a ball winner yang kemudiannya akan distribute kepada mereka semula. Tapi sekarang, Casemiro is expected to do 3-4 times more things. Lepas tu bila dia unfit dan tak dapat buat, semua orang letak kesalahan dekat dia, which is aku rasa sangat unfair lah. So aku rasa sekarang ni dia memerlukan seorang a partner in that sense. And aku tak tahulah if Amrabat is that guy. That's the thing. Sebab tu aku kata tadi ramai orang beranggapan Amrabat adalah, aku tak sure sangat. Dan aku rasa Amrabat ni lebih kepada pembelian, contohnya macam pembelian West Ham yang paling baru, iaitu Edson Alvarez. Ya, seorang hard tackler, seorang yang ball winner. Lebih kurang sama profil dia dengan Casemiro. Berapa kita nak beli lagi satu Casemiro kan bagi aku. Tapi itulah yang situasi yang terjadi di Manchester United sekarang ni, Kish. Hang rasa masalah-masalah ni akan, berapa peratus daripada permasalahan ni akan berakhir dengan kembalinya Højlund ke dalam pasukan? Aku rasa Højlund coming back akan mengurangkan beban serangan Man United to by a mile. United ni is a team yang dah lama ketandusan seorang focal point. And kita sedia maklum dari zaman Erik ten Hag di Ajax pun, he loves to have a focal point. Even if the focal point is Dusan Tadic, tapi dia boleh main peranan focal point tu. At Man United, he has never had that focal point sejak dia masuk. Rashford can play up top, but he is not a focal point. Adalah half a season ada Cristiano Ronaldo, lepas tu Cristiano Ronaldo pun and Ronaldo pun, to be fair, is not a focal point kind of attacker. Dia pun nak stretch defenses, dia pun nak play on the lines kan. Dia tak ada someone like Sebastian Haller. Tapi Højlund can be that guy yang akan menyenangkan, aku harap, tugas untuk players like Rashford, like Anthony, like Garnacho. Kesemua-semua pemain ni aku harap mereka sedar bahawa they need to diversify their game. Anthony ni pula sekarang ada case off the pitch. Aku tak tahulah. So it's very banyak Manchester United memang banyak case macam ni. Tapi satu je case Højlund. Dia agak kurang ajar budak ni hari tu. Apa? Han tengok yang first interview dia dengan Manchester United. Dia cakap apa? Orang tu tanya, apa dia kata dia peminat Manchester United daripada awal kan. Apa kenangan pertama dia dengan Manchester United? Dia kata kenangan pertama dengan Manchester United adalah di Moskow 2008. Aku tahu yang rasa tu. Moskow 2008 Moskow kenangan pertama dah.
Aku rasa Buat apa sekarang ni Kish? balik ni aku nak buat retirement planning. Aku dah rasa terlalu tua lah Faiz. Kalau Moskow 2008 tu kita boleh lepak dengan Abang Zafarul semua. Sebab kita pun dah hang panggil Abang Zafarul tua ke ni? Senior kita Abang Zafarul. Aku ingat. Tak, tapi cuma aku nak cakap aku just nak cakap yang aku nak terangkan kat orang ramai in case orang kurang pasti kenapa Hoyland setakat ni belum main. Yeah. Dia cedera. Dia cedera dan masih tengah dalam proses nak pulih. Ini bukan sebab FIFA tak bagi ruang untuk dia tak nak main ataupun nak register TMS tu tak dapat akses, MU tak dapat akses ataupun nak bukan daftarkan. Pegawai FA England sabotage bukan? Tak ada, bukan. Ni tak ada. Okay, ini okay. Kecederaan. Itu sebab utama Hoyland tak boleh main. Tapi okay, one last question untuk wrap up discussion pasal Man United ni. Selepas 2 perlawanan pertama ni, berdasarkan apa yang tonton, hang rasa panic button ataupun tidak? Tidak. Berdasarkan second half lawan Wolves dan juga first half lawan Spurs, aku rasa the team is there. The team is there. Mungkin 65% is there. 65% at best. Hanya kita tengok untuk mereka sampai ke 80 to 90% tu berapa lama yang mereka perlukan from this point on. Berapa lama yang mereka perlukan? Adakah minggu depan dah boleh top up lagi 15% ke 80%? Aku tak tahu. So you are just as good as your last game kan dalam bola sepak ni. Tapi aku masih lagi rasa the team is there. Just need to activate it somewhere. Kalau hang rasa macam mana? Aku setuju. Kecederaan Mason Mount ni aku rasa is a big blow sebab the faster he adapts, the easier it becomes for all of us kan. Tapi sekarang ni permulaan musim dah cedera dan waktu han nak balik tu, time tu tak tahulah siapa midfield partnership yang dah establish. So it might be tricky. Kesian. Sebab kita dah nampak benda-benda macam ni berlaku kat Van der Beek kan. So aku am just waiting untuk Kobbie Mainoo fully fit again. Oh ya. Aku rasa lagi sebulan setengah tu boleh dapat tu. So waiting for Kobbie Mainoo. Tapi yang dari perspektif overall Man United, aku setuju, no panic button needed yet. Aku rasa there's enough in this team. Hanya memerlukan kebangkitan untuk mereka, especially in the perlawanan-perlawanan yang akan datang, untuk mereka mendapatkan semula rentak selepas itu. Jadi Man United fans, relax. Ini bersabar. Permulaan musim yang baru. Kekalahan itu adalah perkara yang biasa. Akan ada lagi kekalahan lepas ni? Akan ada lagi banyak lagi kekalahan sebab realitinya ini kempen Liga Perdana Inggeris yang penuh dengan kualiti. Kualiti kejurulatihan, kualiti pemain-pemain dah spread all across the teams. So, hampa kena sedar, melainkan hampa Pep Guardiola dan Man City, setiap pasukan akan berdepan dengan lebih banyak kekalahan. Itu realiti Liga Perdana Inggeris setakat ini. Aku rasa ini adalah puncak kerancakan Liga Malaysia, Kish. Di mana Piala Malaysia sudah pun kick off. Kita dah ada pemenang Piala FA. Dan aku rasa Super League memasuki final third dia. Jadi selalunya ini adalah ketika bila penyokong-penyokong berada di peak mereka. Mereka dah boleh tengok siapa yang akan menang. Mereka boleh tengok sebenarnya tak semua liga yang boleh tengok siapa yang akan menang, kita saja. Mereka boleh tengok siapa yang nombor 2 yang nak ke 4 ni, siapa yang di bawah, siapa yang ada masalah, siapa yang tak ada masalah, siapa yang akan layak ke Asia. Itu pun persoalan yang besar juga dalam Liga Malaysia ni, Kish. Tetapi fanfare yang melitupi semua ini, sebab semua benda ni cantik on paper, tapi mean nothing kalau tak ada fanfare around it. Itu adalah rumus ataupun formula yang biasa dalam organisasi liga bola sepak di setiap negara. Okay? Adakah kita mencapai perkara itu? Di tengah peak ni, soalan aku dekat hang, di tengah peak ni, adakah fanfare itu cukup around Liga Malaysia ini kita kisahkan? Fanfare ni adalah sesuatu, ini adalah topik yang sangat sensitif dan mungkin memerlukan berhari-hari untuk kita membicarakan. Awak nak saya call awak ni untuk set up debat? Tak ada. Oh, okay. Tapi kita memerlukan waktu yang lama untuk membicarakan fanfare ni. Faiz, kalau bab fan culture ni, ini adalah sesuatu yang aku dah lama suka. Aku addicted to fan culture. Aku suka melihat. Subjek kegemaran hang lah. Aku suka lah. Itu memang benda yang aku paling suka pasal bola sepak, right? Fan culture. Dan aku dah pergi daripada Europe
ke merata Asia nak berjumpa dengan fan club berbeza-beza, experience tengok bola sepak dengan depa, kaji benda pasal depa. Setiap kalau bersepah buku yang ada pasal fan culture tu majoritinya aku dah pernah baca right? Aku je suka lah. And kat Malaysia ni kadang-kadang isu yang kita selalu bangkitkan ni ketiadaan fan culture. Dan salah satu sebab yang orang selalu cakap is kalau kat Malaysia ni fan culture tu tak ada sebab kita punya fans banyak tengok EPL, banyak tengok liga-liga luar. And baru-baru ni kat Twitter benda ni dibangkitkan oleh beberapa individu-individu yang aku sangat hormati dalam scene bola sepak Malaysia. Aku sangat hormati mereka kerana in fact mereka ni lah yang aku banyak travel with kadang-kadang untuk nonton perlawanan-perlawanan away melibatkan skuad kebangsaan Malaysia. So aku hormati mereka sangat dan pandangan mereka aku sangat hormati. Cuma aku kurang bersetuju dengan naratif yang seringkali dimainkan bukan saja oleh mereka tetapi ramai. Every few months benda ni akan bangkit. Cakap sampai bila hampa nak sokong EPL? Mainlah sokong tim kebangsaan. Tapi bagi aku, sense of belonging tu adalah sesuatu yang hang tak boleh nak paksa. Yang hang tak boleh nak guilt trip. Hang tak boleh nak bagi orang rasa bersalah ada sesuatu yang jatuh kat belakang tu. Anda jangan. Saya nampak sesuatu yang jatuh. Tetapi sense of belonging tu bukan sesuatu yang hang boleh paksa dalam diri orang. Dia kena datang by itself. Hang boleh encourage, hang boleh cuba cultivate, hang boleh cuba cipta suasana untuk perasaan tersebut membuat-buat, boleh. Tapi hang tak boleh paksa. Dan aku kurang bersetuju naratif yang dimainkan di mana ini adalah suasana Liga Malaysia boleh jadi lagi rancak kalau orang tak tengok EPL. No. Itu aku kurang setuju. Kerana bagi aku Faiz, orang ada pilihan untuk menonton dan melayani dan membina hubungan bersama apa saja yang mereka mahukan. Dan tidak ada sesuatu yang boleh kita salahkan kalau seseorang tu memilih untuk menonton contohnya Liga Itali berbanding dengan liga lain ataupun menonton EPL berbanding dengan liga lain. Itu adalah poin yang aku cuba bangkitkan. Kerana realitinya bola sepak Malaysia ni bukanlah medan yang sempurna. Banyak kelemahan. Tiap-tiap minggu kadang-kadang kita borak pasal kelemahan tersebut. Dan aku bersetuju kita kena bersatu untuk melawan kelemahan-kelemahan tersebut. Tapi dalam proses melawan kelemahan tersebut, kita juga perlu memahami kalau kelemahan-kelemahan itu tidak mendorong sesetengah pihak untuk menonton produk tersebut. Aku akan sentiasa faham. Aku takkan paksa orang yang pandang Liga Malaysia ni and rasa macam tak berapa rancak tak nak Aku faham. Aku takkan paksa dia. Kalau mungkin itu realiti dia. Mungkin itu realiti dia. Aku takkan paksa dia. Aku takkan paksa dia. Aku takkan bagi dia rasa bersalah. Sebab itu pilihan. Guilt trip. Itu pilihan yang ada pada diri dia. Itu realiti dia. Jadi macam ni Kish. Bila aku fikir-fikir balik, aku terpaksa bersetuju dengan hang tu. Kalau kita abandon semua makanan-makanan luar contoh dia, tak bermakna makanan-makanan tempatan akan immediately naik kualiti mereka kan. Dan kalau kita abandon semua kereta-kereta di luar sana, kereta-kereta import daripada luar ni dan hanya fokus dekat kereta-kereta dalam negara je, tak bermakna kereta dalam negara immediately akan improve in terms of quality, in terms of sale apa semua, tak bermakna macam tu juga kan. Dan aku rasa benda yang sama juga dengan bola sepak. Dan sekarang ni kita berada di tahun 2023 dan masih lagi fan culture itu tidak memberikan kita keterujaan yang tinggi. Mungkin dululah 90-an, 2000-an, masa sekali lagi bukan saya nak ulang benda ni banyak kali, tapi masa zaman Double Trouble apa semua ni, kita boleh rasa the general vibe dia lagi besar daripada sekarang. Padahal pada masa tu pun orang tengok juga Premier League. Okay, dengan cara orang pada masa tu lah kan. Jadi sekarang ni apa logical step seterusnya untuk kita ni? Logical step untuk aku adalah untuk menggalakkan coexistence. Daripada celebrate coexistence, kewujudan bersama. Daripada hang nak menolak orang community dan orang-orang yang menyokong, contohnya orang-orang yang duduk Klang Valley yang tengok Premier League, daripada hang nak menolak mereka sebab layan Premier League, hang galakkan mereka untuk layan Premier League and at the same time bagi peluang
dekat pasukan setempat mereka. Bagi aku coexistence tu penting. Aku tahu dalam fan culture ni ada satu sudut pemikiran yang memikirkan bahawa hang tak boleh sokong lebih daripada satu benda. Hang hanya ada sense of belonging dengan kawasan setempat hang saja. Tapi realiti di Malaysia tak begitu mudah. Dan realiti sedunia pada ketika ini tak begitu mudah. Kerana realitinya kita hidup dalam dunia di mana internet dan globalisasi telah pun mansuhkan konsep border ni banyak. So sekarang kita hidup dalam dunia yang globalized, dan dunia yang globalized ni bermakna kita boleh bina sense of belonging dengan apa sahaja benda. Contoh aku secara peribadi, aku ada sense of belonging dengan Perak. Sebab itu adalah pasukan yang aku menonton dan negeri yang aku menetap untuk majoriti hidup aku. So aku menyokong pasukan Perak. Pada waktu yang sama, aku ada sense of belonging dengan Manchester United. Sebab kan Manchester United ni adalah kelab yang disokong oleh pakcik aku yang introduce aku kepada bola sepak. Kalau aku kerja dalam bola sepak hari ni, aku tengok bola sepak dengan so much of passion hari ni. It all thanks to him. Aku perlu berterima kasih kepada pakcik aku kerana dia yang mewujudkan rasa cinta terhadap bola sepak dalam diri aku. Dan Man United tu adalah simbol hubungan aku dengan dia. Dan hubungan aku dengan bola sepak. So aku ada sense of belonging dengan Man United. Pada waktu yang sama, aku ada sense of belonging dengan skuad kebangsaan. Sebab ini adalah tanah tumpah darah aku. At the same time, aku ada sense of belonging dengan St. Pauli dekat bola sepak Jerman. Sebab value yang dia bawa. Sebab value kelab itu bersesuaian dengan value aku hidupan sebagai seorang manusia. Aku mungkin ada sense of belonging dengan Persija Jakarta contohnya. Kerana itu adalah kelab pertama yang aku betul-betul mendalami fan culture. So hang boleh create sense of belonging with anything you want. With anything you want. And itu maksud aku yang hang tak payah pick and choose. Aku galakkan semua orang. Aku takkan cakap orang yang nak datang tengok Perak tu, kalau hang nak datang tengok Perak, hang kena sokong Perak je. Hang tak boleh sokong tim lain. Hang datang sokong Perak. Tak. Hang nak sokong benda lain semua, aku tak kisah. Itu hak hang. Tapi cuba hang bagi peluang kat Perak. Itu message yang aku rasa, ataupun approach yang perlu digunakan. Kerana approach traditionalist yang hang hanya boleh sokong satu pasukan ni dah boleh tolak tepi dah. Dah tak relevan dah dalam konteks bola sepak kita. Bola sepak dunia pada ketika ini. So bagi aku, encouragement of that coexistence tu lagi. And benda ni berselaras dengan apa yang Stanley Bernard cakap hari tu. Yang dia cakap kat KL dia nak tarik penyokong pun. Approach dia sekarang ni dah bukan nak tarik penyokong yang tengok KL ni sebagai first team. Tetapi individu-individu yang datang daripada negeri luar yang tengok KL ni as which majority of people in KL anyway. Maknanya aku sokong Perak, tapi at the same time aku boleh sokong KL sebab aku menetap kat sini. So that's what I mean, right? So aku rasa that's the sort of approach that needs to be used. Dan beberapa juga faktor lain lah. Aku rasa kalau kesemualah penganjur, pemegang taruh dan yang lain-lain semua ni ada a clear definition, a clear goal dalam sudut fan culture ni untuk menarik lagi ramai fan ni, untuk membarakan lagi semangat mereka menyokong pasukan-pasukan ni. Pasti ada satu clear plan dan juga satu method untuk sampai ke sana. Dan method untuk sampai ke sana tu bukan semata-mata menyalahkan penyokong sendiri sebab mereka menonton Liga Perdana Inggeris ataupun Liga-Liga Eropah. Itu tak masuk akal langsung bagi aku. Kalau hang pergi tanya someone, kenapa hang tengok EPL? Kenapa hang tak tengok Liga Malaysia? Banyak sebab-sebab yang dia akan bagi. Salah satu sebab yang dia akan bagi adalah mungkin dia kata Liga Malaysia tu kualiti permainan tu tidak menarik perhatian dia. Tapi jawapan kita semula kat dia, tapi kualiti tu hanya boleh ditingkatkan sekiranya hang menyokong. Tapi hang tak boleh paksa semangat nak menyokong tu. Sebab kat Malaysia ni, hang bayang orang yang dah menyokong Melaka 30-40 tahun. Melaka kat mana sekarang? Orang yang dah menyokong pasukan Sarawak 20-30 tahun. Sarawak kat mana sekarang? Di bawah sekali kucing. Kat mana? Kucing di bawah sekali. Dan tidak ada jawapan yang diberikan kepada kesemua situasi-situasi ini. Kan? So that's why aku takkan salahkan penyokong kalau mereka hilang a sense of connection. Right? Aku masih ada connection dan aku masih mahukan lebih ramai orang menonton Liga Tempatan. Tapi itu adalah benda yang tidak boleh dipaksa. Sebenarnya beban itu bersama kita, komuniti sedia ada,
pengelola liga, pasukan-pasukan liga, beban itu bersama kita untuk cuba menambahbaikan produk ni untuk menarik perhatian mereka. Betul. Bukan betul untuk sekali. kita nak persalahkan mereka kerana tidak menonton produk yang sedia ada. Weh, kenapa tak tengok? Macam tu Tak boleh. Aku kena put in effort untuk memperbaiki produk ini dan menarik perhatian orang. Kerana kalau produk ni elok, orang datang tengok lah. Itu bukan kitaran hidup ke? Ya, betul. So, benda yang paling convenient, benda yang paling senang dan convenient adalah menyalahkan orang yang menonton liga luar dan tidak menonton liga tempatan. Itu benda yang paling senang dan convenient yang boleh buat. Benda yang lebih sukar adalah untuk look inwards, untuk melihat permasalahan yang sedia ada. Retrospeksi diri. Retrospeksi diri. Melihat permasalahan yang sedia ada, kecelaruan identiti sedia ada, masalah struktur yang sedia ada, dan memikirkan cara untuk cultivate segala perkara ini. And sekarang ni, don't get me wrong, kumpulan penyokong kat Malaysia ni banyak menjalankan tanggungjawab dengan luar biasa. Daripada Ultracell ke Boys of Straits, kepada semua kumpulan semalam kita penyokong. jumpa kawan kita Nizam Asibat yang mengatakan bahawa hari Ahad ni KL lawan dengan Perak, dia look forward untuk pertemuan penyokong KL dengan Perak sebab dua-dua ada klub penyokong masing-masing kan. So benda-benda macam tu semua aku sangat appreciate. Tapi itulah kita kena terima coexistence, dan galakkan lebih ramai orang untuk coexist dengan bola sepak Malaysia, bukan untuk abaikan segala wujud di antara pilihan satu hidup sama mereka. lain. Dan sebelum kita tutup, Kish, aku nak, kan sebelah office kita ni ada Stadium Bukit Jalil. Hari tu Muse main kat situ kan. Cuba ketika berapa puluh ribu orang tengok Muse satu, hampir tanya orang, apa duduk kat sini? Tak boleh tengok ni. Band British. Tak boleh tengok Muse. Tengok Bumi Putra Rockers. Kita tengok. Kan tak masuk akal benda-benda macam tu kan. Bola Itu Live kembali selepas ini. Faiz, kalau minggu lepas kita buat segmen pop culture yang kita introduce satu album. Minggu ni kita buat sesuatu yang berbeza. Kita buat segmen This or That lah. Segmen yang tahun lepas kita banyak buat, season lepas lah. So sekarang ni kita nak bring back into the picture, nak bagi soalan-soalan yang panas lah. Dan aku ada satu, untuk memulakan segmen ni, aku ada satu soalan terus untuk Hang. Silakan. Prime Hazard ataupun Prime tak ada. Bukan Prime Hazard, Prime Salah, tak ada. Aku baru nak. Tak ada. Aku bagi satu soalan kat Hang. Tapi yang ni bukan this or that, ni 3 pilihan. Silakan. Hang kena 3. Hang kena sell, Hang kena bench, Aku tak suka. Hang kena start. Sell, bench, start. 3 pemain yang aku bagi kat Hang. Anthony daripada Manchester United, Mikhailo Mudryk daripada pasukan Chelsea, dan juga Richarlison daripada pasukan Tottenham Hotspur. Jadi anda pilih yang mana anda nak jual, yang mana anda nak bench, yang mana anda nak start, dan kenapa. Jangan serius sangat Faiz. Aku start Richarlison. Awak start Richarlison Satu sebab je. Kenapa? Sebab dia boleh jadi pemandu bas. Richard Alisson. Bawa bas. Pakai topi. Dia kalau dia tak function sangat atas padang, dia suruh bawa bas lah. Richard Alisson. Tapi but realistically Richarlison akan start untuk aku. Richarlison start lah. Start. Okay. Bench, aku akan bench fidget spinner kita, Anthony. Awak bench fidget spinner Aku akan jual Mikhailo Mudryk. Tapi kenapa nak jual? Bukan Mikhailo Mudryk ni player berpotensi besar ke? Ya, memang. 100 juta. Arsenal dengan Chelsea dua-dua nak tau. Berebut. Berebut tau. Pakai jersey nombor 10 tau dekat Chelsea tau. Tapi yalah, nak cakap panjang-panjang pun bukan kelab kita kan. Bukan. Awak tengok siapa nama Muhammad kat Twitter tu. Awak tengok apa yang awak nak buat kat Faiz dah. Sampai tahap tak nak borak. Tapi itu apa logik di sebalik tu? Sebab dalam 3-3 ni, aku imagine aku sekarang ni bila anda sebut macam ni Premier League manager lah kan. Hang kena faham, Premier League manager hanya ada 4 perlawanan saja sebelum kena sack. Kalau dalam 4 perlawanan next 4 matches yang main ni tak mendapat ni, most probably hang kena sack kan. Jadi aku tak maulah kena sack. Paling bersedia daripada semua ni adalah Richarlison, sebab aku tengok dia tajam juga bila lawan dengan Man United hari tu. Aku akan bench Anthony sebab dia bukan berada pada tahap
pada tahap yang terbaik dan aku akan sell Mikael Mudrik sebab dia masih lagi kurang berpengalaman. Namun tu apa? Namun semua orang tahu maksud aku sebenarnya macam mana. Okay, hang jahat lah hang lah. Tak apa, aku akan tulis satu. Hang bagi kat aku pula sekarang. Aku dah bagi 3 pilihan kat hang. Okay. Hang bagi aku 3 tadi kan? Keep, buy and sell kan? Okay, aku bagi hang 3 ni. Hang kena start, bench and sell. Start, bench and sell lah. Siapa yang hang akan start, bench and sell? Di antara 3 ni. Nombor 1, Thomas Partey. Thomas Partey. Nombor 2, Enzo Fernandez. Okay. Nombor 3, Casemiro. Ini senang lah. Okay, tak apa. Aduhai. Sabar. Start dia confirm lah Enzo. Aku tak akan start Casemiro. Aku start Enzo. Okay. Aku based on current form, come on. Casemiro is unfit. Enzo has been balling out for the first 2 games. Ya, hang pun ada 4 game kan. And aku pun ada 4 game juga. Aku pun 4 game juga kan. Aku pun jurulatih baru yang masuk Premier League, Richard Alisson. Ada 4 game je ni. Ada 4 game je. Sama Everton kan 4 game. So aku start Enzo lah. Easy on the ball. Selain aku Presiden Persatuan Penyokong Yves Bissouma, aku juga Presiden Persatuan Penyokong Enzo Fernandez. Dari zaman dia di Benfica. So siapa assistant Maira ke? Vice President? Maira ni Rodrigo De Paul. Okay. So Enzo Fernandez is the one definitely yang aku akan start. Casemiro on the bench. Dan Thomas Partey lah. Thomas Partey is on a decline. It's clear to see. Aku tak tahu sebab ada banyak rumours pasal permasalahan off the pitch yang aku tak nak sentuh sebab it's not officially public and apa semua. Tapi at the same time, purely from a footballing point of view pun aku rasa he's on a decline already. And that's one of the reasons kenapa Arsenal bertegas dalam proses mereka mengejar Declan Rice dan juga even Kai Havertz. Aku faham. To as number 8. So that will be my 3 pemain lah yang aku letak di posisi tersebut. Itu soalan impromptu tu sebab hang jahat soalan pertama hang tadi. Tapi lepas ni ada lagi soalan berbahaya untuk hang dulu. Kita ada ruang untuk 1 je lagi. Aku bagi kat hang. Aku bagi kat hang lah. Ya bagi. Tak ada hang daripada list hang lah sebab hang dah ada tulis. Okay hang di approach untuk jadi ketua jurulatih. Ketua jurulatih sebuah pasukan di Malaysia. Ketua jurulatih. Aku tak sebut pengurus ketua jurulatih di Malaysia. Owner mai kat hang, minta pendapat hang. Bagi tanah. Kish dah belum. Oh bukan bagi tanah. Okay. Kish sekarang ni kita nak lantik technical director. Okay, technical director. Hang kena faham technical director ni bermakna kalau hang bagi input ni, nasib hang nanti pun di bawah technical director hang juga. Okay kita ada 2 je nama yang kita dah shortlist ni. Nombor 1 adalah Datuk Dola Saleh. Nombor 2 adalah Datuk Zainal Abidin Hassan. Hang nak recommend yang mana dekat bos hang? Pablo Dola ataupun Chip? Awak punya soalan ni saya tak ada masalah. Saya bagi soalan. Awak jangan sampai saya keluar satu quote daripada Coach Dola Saleh tau. Dalam klip tu dua-dua orang ada. Tak. Kalau hang aku pilih technical director. Dah ni aku owner ni. Hang head coach aku. Kish, kita ada 2 orang ni shortlist ni. Asal-asal siapa kita nak ambil? Siapa? Aku mungkin pilih Datuk Zainal Abidin Hassan. Hanya kerana dalam proses 2 bulan 3 bulan lepas ni aku banyak bekerja dengan dia. Okay. So aku banyak off camera, banyak borak dengan dia. Waktu tengok game pun dia akan bagi dia punya pandangan, analisis cara dia pilih pemain. Kan player Perak sekarang ni, seorang tu Luka Miljanovic yang tengah perform. Ya. Itu bekas pemain yang dipilih oleh Chip di Pasukan Melaka dulu. Banyak lagi pemain, ada seorang pemain import Penang pun dia yang pilih dulu. Dia ada an eye for the player. Dan antara squad building terbaik yang pernah dilakukan dalam sejarah bola sepak Malaysia dalam 20 tahun adalah pasukan Pahang 2013, 2014, 2015. Dan squad building tersebut tanggungjawab majoritinya adalah datang daripada Datuk Zainal Abidin Hassan. So berdasarkan naratif ni aku rasa aku lebih cenderung untuk memilih dia lah. Kerana kalau aku sebagai pasukan Malaysia ni boleh dapat Dixon 2.0 melalui knowledge yang ada pada Chip ni, kerana Dixon sekarang ada akademi.
di Lagos. Ya, Dan ya. Cip pula adalah babah kepada Dixon. So, halo Baba. Kalau aku boleh ikut Cip pergi Lagos, cari budak pada Akademi Dixon tu bagi main bersama aku. Jangan pergi berdua saja. Saya pun akan ikut juga. Mana tahu hujung musim tu aku menang piala. Kalau menang piala dapat tanah. Okey. Aku pun nak tanah agak kan. Itu fokus utama. Jangan risau kepada Datuk Pablo Dolah kita. Saya yang akan ambil dia untuk saya. Kish ambil. Okay. Awak punya soalan ni boleh tahan tak? Aku rasa itu je Itu saja untuk yang kita episod ada pada minggu ni. Terima kasih kerana menonton. Seperti biasa, aku nak ingatkan korang, kalau korang ada apa-apa soalan ke apa, tanya je, DM je aku dengan Faiz. Kadang-kadang kita ambil soalan tu, kita akan cuba kupaskan kat sini. And yang kat Twitter duk cakap yang, borak lah pasal team sendiri, jangan borak pasal team kami semua. Satu je message kat korang. Minggu ni, aku dan Faiz dah borak pasal team sendiri. Maknanya minggu depan, borak pasal team lain kami borak pasal team korang.